Okay, untuk makluman awak saya ada upload sikit, ada satu slide dan satu nota. Awak boleh pergi dekat, kalau nak senang, awak boleh pergi dekat, saya boleh share saya punya screen sekejap. Pergi dekat Microsoft Teams. Tak keluar pula. Okay, dekat sini. Okay, boleh nampak kan? Kemudian awak pergi kat klik Teams dekat belah kiri ni. Okay, pergi pada kita punya kursus STQS 1313. Kemudian keluarlah kita punya, ada tulis ni kan, kita punya meeting sekarang. Kemudian awak pergi dekat, ada tab dekat atas ni, ada post, file, class notebook. Awak pergi dekat file. Okay, kemudian ada satu nota dan satu slide. Mungkin saya boleh share juga kot dekat chat box. Saya tengok jap. Conversation. Okay, saya dah share nota. Okay, dan satu lagi saya tengah upload ada satu slide tambahan lah. Okay, tak guna semua pun, sebagai rujukan ni ada beberapa. Okay, boleh tengok dekat meeting chat ataupun dekat chat box. Okay, sorry, dia fail to send. Saya retry. Okay. Tak boleh juga. Okay. Okay, nampaknya awak kena pergi dekat tu lah yang saya tunjuk tadi. Okay, pergi dekat Microsoft Teams, cari dekat files. Okay, kita ada post, ada file, ada class notebook. Dekat tab untuk files tu ada slide itulah. Okay. Kat sini dia dah duplicate. Okay, anyway kita sambung balik apa yang kita dah buat semalam. Okay, semalam kita dah tengok beberapa benda. Okay, contohnya kat sini ada komen. Mula kita tengok bagaimana program C++ ni berfungsi. Okay, daripada .cpp kita pergi pada .o, kemudian kita pergi pada .exe. Okay, saya terlupa, mungkin semalam ada yang tanya saya kan, tak ada extension tu, tak nampak sebenarnya. Okay, tapi kita boleh unhide extension tersebut. Okay, sebagai contoh saya boleh tunjukkan dekat saya punya screen. Okay, katalah awak ada folder. Sekejap ya. Awak ada folder. Keluar pula kat sini. Awak hanya perlu, saya tak dapat nak project sekejap ya. Kalau awak pergi dekat folder awak dekat atas, pergi pada view, apa-apa folder pun tak apa.
Kemudian ada file name extension belah atas. Awak boleh tick dan untick. Okey. Jadi kat situ awak boleh nampak lah awak punya .cpp, .exe dan sebagainya. Okey, saya boleh print screen. Timenya tak keluar sorry. Saya browse. Tak apa sebab saya tak tahu kenapa dia tak keluar. Okey, tapi nanti saya akan hantarkan gambar print screen. Okey, saya rasa mungkin ramai yang dah tahu. Okey, kat belah atas ada, kalau awak pergi mana-mana folder, dia ada file, home, share dengan view. Pada view tu awak akan tengok ada pelbagai pilihan lah, antaranya file name extension. Okey, awak boleh tick. Okey, bila awak tick file name extension, dia akan keluarlah extension kepada setiap file awak. Okey, contohnya .cpp, .o dan sebagainya. Okey, pergi pada nota. Oh, sorry. No. Oh, okey, dah keluar. Okey, maksud saya kat sini. Okey, ada file name extension. Okey, awak boleh, bila awak untick, so tak ada extension. Bila awak tick, dia ada extension kat belakang. Okey, ataupun kalau kita pergi pada kod kita. Sorry, bukan ni. Okey, sekarang ni .cpp. Okey, bila saya run, saya punya kod, okey, dia akan keluarlah .exe, .o. Okey, tapi kalau awak nak awak untick file name extension, dia akan hilang lah. Okey, tak nampak apa-apa. Sama juga lah kalau docx dan sebagainya. Okey, file. Kemudian sambungan untuk nota. Okey, semalam kita dah tengok juga komen, kemudian kita dah tengok library. Okey, saya ada postkan video juga. Dia bagi detail, a bit detail explanation lah pasal library dan include ataupun preprocessor command. Kemudian kita ada main function. Okey, main function ni sebenarnya apa yang kita namakan sebagai main dalam kod kita. Dalam contohnya kalau saya tunjukkan dalam saya punya kod ni adalah pada baris ketiga. Okey, ni dia punya, kita kata function header, yang dia punya kepala dia. Okey. Kemudian bila kita ada braces kat sini, okey, ataupun curly bracket. Okey, cara eja dia braces, braces. Okey. Ataupun curly bracket lah. Okey, kemudian kenapa dipanggil function? Sebabnya kalau awak belajar dalam minggu ke-8 atau ke-9 nanti, function jenisnya, rupa dia adalah macam ni lah. Okey, mungkin awak akan lebih faham kenapa dipanggil function lah. Okey, kemudian ada, setiap function ada return 0. Okey, dan setengahnya return 0 ni tak perlu tulis ataupun kita boleh guna return 1 atau sebagainya. Dia bergantung pada kita punya IDE lah. Okey,
Kemudian token, saya dah terangkan sedikit semalam. Okey, ada 3 kategori token. Okey, kalau saya boleh tunjukkan sedikit. Sekejap ya, token. Okey. Okey, ada simbol, okey, keyword dan identifier. Okey, simbol yang macam awak tahulah, simbol, apa-apa simbol. Keyword dan identifier adalah nama. Okey, cuma keyword dekat sini adalah apa-apa nama yang khas yang awak tak boleh gunalah. Okey, contohnya kalau kita pergi pada kod kita, okey, dekat sini int sebagai contoh, return, cout, semuanya adalah keyword. Okey, kalau saya boleh conteng kat sini, okey, int, return, cout, endline, endl ni endline, semuanya adalah keywords ataupun reserved words. Okey, maksudnya dia dah simpankan, maksudnya kalau awak nak guna dalam C++, tak boleh guna sesuka hati kecuali pada tujuan yang dah telah ditetapkan lah. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, kemudian kita ada satu lagi iaitu identifier. Identifier ni sebagai contoh adalah pemolik ubah ataupun apa-apa nama yang kita nak bagi. Okey, nanti kejap lagi kita akan tengok. Kemudian kita pergi pada topik yang seterusnya. Okey, iaitu variable declaration. Okey, awak boleh tengok dekat nota. Okey, kat sini bila kita buat selalunya bila kita buat programming untuk kursus kita sebagai contoh, selalunya kita buat programming ataupun kod kita untuk tujuan pengiraan lah sebagai contoh lah. Okey, tujuan pengiraan. Jadinya apa yang kita selalunya akan buat, okey, katalah ini kod kita. Okey, saya nak simpan dia sebagai nama yang baru. Okey, kod 6 variable dot cpp. Okey. Di sini kita akan kekalkan semua benda kecuali baris nombor 5. Okey. Jadi apa yang saya akan buat di sini adalah saya nak buat operasi penambahan contohnya. Okey, jadi saya buat ataupun operasi penambahan okey. Okey, jadi saya boleh buat int x, saya buat semicolon. Okey, semicolon saya ejaan ni semicolon. Okey, saya komen kat sini, maksudnya kita punya program akan abaikan perkataan semicolon tersebut. Okey. Kemudian saya takrifkan satu lagi pemolik ubah ataupun variable iaitu int y. Okey. Di sini akan x dan y adalah variable. Okey, x saya komen. Oops, sorry. X and y. Sorry, sir. I can only see just now the nodes variable declaration. Sorry, what's that? I cannot see the green light. I can only see the variable declaration in the nodes just now. Screen coding tak ada, Doktor. Itu Screen light. Maksudnya nampak nota je. Oh, sekarang tak nampak saya punya kod Tak nampak. Okey, sorry. Ramai. Okey. Nampak ke? Nampak. Okey, sorry. Okey.
So sekarang ni saya create satu file baru lah, okay. Just lupakan apa-apa yang saya dah cakap tadi. Okay, saya create satu file baru. Okay, boleh buat, boleh new, pergi empty file kan macam biasalah, ataupun awak nak gunakan file sedia ada dan awak boleh rename that file. Okay, kat sini saya gunakan nama code6_variable.cpp. Okay, then saya gunakan semua elemen yang ada dalam kod yang sebelum ni kecuali baris nombor 5. Okay. Apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak declare, okay, saya nak isytihar variable ataupun variable nak buat variable declaration. Jadi saya buat int x. Okay. Kemudian saya tutup baris nombor 5 dengan semicolon, okay, tanda titik dan koma. Okay, kita panggil semicolon. Okay. So di sini saya tulis sedikit komen. Ini adalah declaration of x then integer variable. Okay. And katalah saya nak declare satu lagi, int y. Maksudnya sama macam atas tapi dia adalah x lah kan. So declaration of y as an integer, variable. Okay, saya dah declare. Okay, bila declaration berlaku, maka komputer kita akan peruntukkan ruang untuk x. Okay, so komputer tu dia akan, the computer will allocate certain space in the computer for the variable x. Okay, and then also for y lah. Jadi kita dah ada x dan y. X dan y ni tak ada nilai. Okay, x dan y adalah kita kata ruang kosong ataupun placeholder. Okay, hanya tempat, okay, seolah-olah macam bakul je lah, bakul yang kosong lah. Okay, jadi apa kita nak buat adalah kita nak takrifkan satu lagi formula ubah, iaitu int z. Okay, ini sama juga. Z adalah, saya just copy baris di sini. Okay, kita ada satu lagi iaitu z sebagai satu integer variable. Apa saya nak buat? Saya nak tambah dua nombor ni. Saya nak bagi nilai dulu. Okay, jadinya apa yang saya buat pada baris seterusnya adalah saya buat x sama dengan 1, contohnya. Kemudian y sama dengan 2. Okay, sekarang ni x dah ada nilai, y pun dah ada nilai. Kemudian z sama dengan x tambah y. Okay, so z sama dengan x tambah y. Jadinya apa yang akan berlaku adalah 1 akan mengambil tempat di dalam x, 2 akan mengambil tempat dalam y, ataupun senang ceritanya y adalah 2, x adalah 1, macam tu lah kan. So sama juga, maksudnya maksud baris di sini adalah sama dengan maksud dalam bahasa Inggeris lah. X equals to 1, y equals to 2 kan. Ataupun kita assign 1 to x or assign 2 to y. Kemudian kat sini baris nombor 10 kita just tambahkan dia. Okay. Jadinya kat sini kita dah melakukan penambahan dan kita boleh build. Kita pergi build. Okay, dan kita klik. Okay, zero error. Okay, maksudnya secara grammatically ataupun syntax adalah betul. Okay, tapi tak semestinya apa yang berlaku ini ataupun apa yang kita tulis ni adalah apa yang kita nak. Kita kena check lah. Okay, tapi dari segi grammar tak ada masalah. Tapi content betul ke tak saya pun tak tahu lah. Kita kena check lah. Okay, macam kita buat karangan lah, English ke bahasa Melayu pun sendiri kan. Kemudian kita try run. Okay, ataupun kita pergi kat atas ni build. Kita run. Okay,
tak keluar apa-apa. Okey? Tak keluar apa-apa. Sebab apa tak keluar apa? Sebab apa? Ada yang boleh jawab ke? Okey. Sebab return zero. Sebab tak return free. zero. Tak ada komen untuk keluarkan apa-apa. Maksudnya macam betul tu. Apa-apa. Tak ada see out. Tak ada Ah. push out. Tak ada Betul. Tak ada see out. Okey. Tapi dalam komputer kita, dia dah ada dah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3 kan. Sebab penggerakkan dah berlaku. Okey. So cara dia adalah kita buat see out Z, kemudian itu pun rasanya dah cukup dah kot. Okey. Setiap kali kita habiskan kita punya ayat ataupun baris, kita kena letak tanda semikolon kat sini Kita panggil semikolon lah. Okey. Tak ada titik dan saya pun tak tahu nak panggil macam mana. Okey, semikolon lah dalam bahasa yang Inggeris untuk C++ ni. Okey. Jadinya kita boleh run, kita build, okey, dan kita run. Sebenarnya kalau awak guna shortcut Ctrl F9, Ctrl F10 lagi cepat lah, tapi sebab untuk awak lah, untuk saya sebab saya nak tunjuk kan. Jadinya saya kena buat satu-satu lah. Okey, kat sini dapat jawapan 3. Okey, so betul lah pengiraan tu kan. Tapi kalau kita buat program ataupun contohnya kalau kita buat apa-apa program lah kan, kalau kita tulis 3 sahaja macam ni, macam 3 ni apa kan, mestilah kita akan terfikirlah kan, ataupun orang yang kita tahulah sebab kita yang buat kan, so kita tahu ni adalah hasil tambah X dan Y macam tu lah kan, so, kita tahu dia adalah 3. Tapi kalau orang yang bukan yang buat program ni, mesti dia tak tahu 3 ni mana datang kan. Okey, jadi kita nak ubah sikit kod kita, so saya simpan dia sebagai file baru. Okey, sekejap ya. Okey, jadinya apa kita buat adalah kita nak tambah sikit. Awak kena kita tengok by the 12 ni saya nak ubah sikit, iaitu saya nak buat, saya padam, saya akan buat double quotes macam ni, Z. Saya akan buat ni, kemudian saya akan letak Z tadi. Okey, kemudian dah cukup kot. Jadi saya build, kemudian saya tak ada masalah, grammar okey, jadi saya run. Okey, sorry, saya tertinggal. Sepatutnya saya buat Z sama dengan, okey, saya build, tak ada masalah, kemudian saya run dan saya dapat Z sama dengan 3. Okey, so Z sama dengan, okey, yang 2 simbol, kita ada 2 karakter yang pertama ni datang daripada double quotes kat sini. Okey, dalam saya punya code. Okey, dan 3 datang daripada Z sahaja, Z yang tak berada dalam double quotes tersebut. Okey, boleh dapat ke? Ya. Sorry sebab bila Dr. Ran tu saya tak tahu orang lain, saya tak nampak screen command prompt tu. Warna hitam tu Betul. hitam tu Oh sorry. Saya tanya awak semua, siapa yang tahu guna Microsoft Teams supaya dia boleh Imran tahu ke Imran? Macam mana ya Doktor? Masalah dia. Okay, anyway, hopefully boleh nampak saya punya, sekejap ya, saya punya code blocks. Okay, online compiler, boleh nampak kod? Boleh ke? Ada siapa boleh rasa? Boleh. Okay. Boleh. So kat sini ada in X, Y dan Z. Okay, saya boleh besarkan sikit. Okay, macam ni. Kemudian kita ada kita ada nilai X sama dengan 1. Sebenarnya baris ke-11 ni macam dalam saya punya display sekarang.
kita boleh rapatkan je, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang saya nak mudahkan pembacaan, jadi saya langkau satu baris lah. Okey, saya ada X sama dengan 1, saya ada Y sama dengan 2, dan saya ada Z sama dengan X tambah Y. Kemudian tadi kita cout Z sama dengan, okey, kemudian saya letak seperti ini, kemudian Z, kemudian dah semikolon. Okey, kemudian saya boleh run. Okey, dan dia keluar, kalau boleh tengok pada sebelah kanan ni Z sama dengan 3. Okey, jadinya kat sini kadang-kala bila kita nak habiskan tu, kita akan letak satu lagi iaitu endline, ENDR. Kejap lagi saya akan terangkan endline dan dia punya variasi dia atau variation dia. Okey, ataupun kalau kita nak ubah sedikit ayat kita boleh guna sekejap ya. Boleh tulis the output ataupun ya. Tak nampak. Tak nampak? Oh. Share screen tu saya dah nampak. Nampak Kan saya tak? selalu ada. Nampak ke sekarang? Dia okey je. Sekarang okey. Nampak. Saya Okey. nampak. Okey. Doktor, Ya. saya ada fatal error doktor. Siapa dia? Alif. Oh, okey. Tunggu kejap lagi boleh tak? Boleh. Kita ni dulu, nanti kita boleh discuss, okay? So the value of Z equals to nilai Z lah, okay? So yang ini adalah string ataupun dipanggil string expression. Kita akan pergi kejap lagi, okay? Dan di sini adalah Z pada pembalik ubah kita lah ataupun pada variable kita, okay? Jadinya saya kena simpan ni sekejap. Okey, takut nanti saya lupa. Sekejap ya. Okey, kemudian kita boleh, let's say kalau kita refer pada nota kita, kita ada contoh yang lain, iaitu kita ada double, lah. Okey, sekejap saya tunjukkan. Okay, so hopefully boleh nampak. Okay, selain daripada int tu bermaksud integer. Okay, kita ada juga double. Okay, so kalau pergi pada kita punya compiler ataupun online compiler kat sini, kita boleh ubah sesuai sikit. Katalah kita nak cari luas bagi suatu segi 4. Okay. Jadinya apa kita buat adalah ini yang kod kita. Okey, kita buat double. Saya padam semua ni. Okey. Double. Okey. Kalau ikut nota kita length. Okey, panjang. Dan satu lagi double. Width, dia punya kelebaran dia. Lepas tu kita bagi nilai length sama dengan let's say 2.5 and width width adalah sama dengan let's say kita bagi nilai 4. Okey. So dekat sini sebenarnya apa yang kita buat adalah kita declare atau kita takrifkan ataupun kita isytiharkan satu kuantiti ataupun dipanggil sebagai variable, namanya adalah length dan jenisnya adalah double, maksudnya dia mempunyai double precision ataupun dengan kata yang mudah adalah length dia boleh terima ataupun dia boleh simpan nombor perpuluhan. Okey. Sama juga dengan width kat sini, kelebaran lah. Okey. Disebabkan jenisnya juga adalah
double, maka dia boleh terima juga nombor perpuluhan. Okey, cuma kat sini saya bagi nilai width adalah 4. Okey, tapi yelah kalau dalam perpuluhan sama juga kan, kita ada 4.0, so dia beri nilai yang sama. Okey. Jadi apa saya nak buat sekarang adalah saya nak kira luas, okey, iaitu kita tahulah 2.5 darabkan dengan 4 lah, okey. Tapi saya kena, saya boleh terus kira, ataupun cara yang lebih baik mungkin adalah kita akan takrifkan satu lagi pembalik ubah, iaitu double area. Okey. Dan apa kita buat adalah area adalah length multiply with area. Okey. Jadinya kat sini darab kita gunakan tanda asterisk ataupun star. Okey, kemudian kita tutup dia dengan semicolon. And then kita boleh see out. Kita boleh print on screen, see out. Okay. Sini bukan area, sini adalah width. Okay. Then kita boleh see out. The area is, okay, ini perkataan yang akan keluar. Everything that's inside the double quotes will be printed out on the screen lah. Okay. Jadi kita buat the area is area, iaitu di sini area adalah nilai yang kita dah kira tadi. Tapi yang dalam ni area di sini sebenarnya adalah tidak akan ditakrifkan sebab dia berada dalam double quotes ataupun kata pembuka dan penutup kata ni kan. Okay, everything dalam double quotes ni akan will be printed out without being evaluated. Dia takkan nilaikan area ni sama dengan berapa, dia tak kisah pun. Semuanya bagaimana diterima, itulah dia akan print. Tapi yang di sini, apa yang diterima, area dia akan takrifkan. Okay, yang tak ada double quotes kat sini. So saya buat ENDL. Okay, tak buat pun tak apa. Okay, dan semicolon. Kemudian saya compile macam biasa. Okay, awak boleh try compile dan run. Okay, kat sini ada satu button je kot saya rasa. So execute, dia just compile dan run terus. Okay, awak boleh tengok kat sini the area is 10. Okay, the area is 10. Jadinya kita tengok is dengan 10 ni dia rapat. Jadi cara dia adalah dalam kita punya double quote di sini, is di sini, kita perlu bagi satu ruang, kita spacekan sekali. Okey, maksudnya bila kita punya komputer, bila dia nak hasilkan output, dia akan baca semuanya yang ada dalam double quotes ini, termasuklah ruang kosong. Okey, di sini. Okey, jadinya kita sekali kita dah betulkan, jadi kita execute dan kita dapat the area is 10. Okey, so saya bagi masa awak dalam 3 minit, awak boleh cuba buat. Okey. Sementara saya nak salin ni dalam saya punya kod C++, dalam kod blok saya, sorry. Doktor. Ya. Yang ni belum ada input lagi kan? Belum lagi. Ini input kita memang input yang kita masukkan sebelum program ni kita execute. Ini input tetap kan? Input tetap, betul. Nanti kita akan belajar cara nak masukkan, maksudnya bila kita run, kita build, kita run, jadi kita boleh type input dia. Kita akan pergi hari ni juga. Hari ni kot cerita. Okay. Doktor. Yup. Kenapa jawapan saya tak dapat 10? Awak dapat berapa? Saya dapat puluhan banyak-banyak. Pasal ada eksponen. Dia tulis 10 point something ke? 2.90505 length darab width
Jangan length darab area. Oh, length darab width. Length dia saya Lepas letak tu 2.5. Width saya letak 4. Lepas tu yang area tu check balik length darab width. Tadi saya pun sama macam tu. Oh. Kalau darab dia bintang kan? Bintang. Kalau cuba buat 4.0 width tu. Okay. Okay. Saya kena tengok balik sebenarnya kod awak yang betul. Saya tahu. Doktor. Ya. Kalau ubah suai yang sebelum ni, dia tak boleh build Kenapa nak guna bull Saya rasa kita boleh guna bull kalau kita ada logical punya expression kan. Jadi kalau sekarang ni kita buat pengiraan nombor perpuluhan, jadinya saya rasa yang paling natural untuk kita guna adalah int dan double. Okay. Saya rasa tak perlu guna bool kot saya rasa. Doktor. Yup. Area tu kan kita dah declare double kan doktor? Ya. Kenapa jawapan dia bukan 10.0? Sebenarnya bila sebenarnya kita boleh, nanti kita akan pergi pada topik minggu depan bagaimana kita nak tunjukkan poin kosong yang ada di belakang. Kiranya poin kosong yang ada tu sebenarnya dia diabaikan. Tapi nanti kita akan pergi pada topik yang mana kita boleh setting kita punya appearance of the output. Maksudnya how many number of decimal yang kita boleh tunjukkan. In fact bukan, sebenarnya kalau 2.5 kali 4 kita kata 10.0 kan, tapi dia sebenarnya adalah 10 dia boleh jadi 10.00 10.000 kan, sama juga nilai dia kan. Jadinya dia akan sebenarnya dalam program kita ni dia akan tunjukkan kalau 10.0 dia akan tunjukkan 10. Macam itulah. Okey. Doktor. Yup. Yang pasal fatal error ni saya ada lagi. Dia kata iOS stream ni no such file or directory. Boleh awak print screen awak punya code blocks juga, boleh letak dekat chat box. Saya punya pun sama sir. Ya. Awak boleh print Dia screen fatal error. Sekejap Okay. Doktor, kenapa saya punya tak boleh run? Okay. Saya tak boleh tengok skrin awak, saya tak tahu kenapa. Okay, tak apa, siapa yang ada masalah, awak boleh try guna, siapa yang ada masalah, awak try guna online compiler macam saya, okay? Nanti boleh try, mungkin ada masalah pada code blocks awak atau dev plus awak. Doktor. Yup. Jawapan saya still sama. Saya even tukar nilai untuk length dengan width tu. Saya tukar length tu jadi 2, width tu jadi 4. Still dapat jawapan yang sama. 7 point berapa eksponen. Okay, tak apa. Siapa yang ada masalah nanti lepas kelas boleh stay sekejap. Tapi in the meantime saya rasa boleh pergi online compiler macam saya. Saya dah post dekat meeting chat. Okay, saya rasa that's the paling cepat kot. Okay. Yang penting awak tahu, awak faham topik tu sendiri rather than kena deal dengan masalah C++ ataupun code blocks ni sendiri ataupun masalah dev C++ lah. Okay. Yang penting topik tu sendiri awak faham. Okay. Ya. Nak tanya, macam mana kalau kita nak print output kan, the area is 10 cm. Macam mana kita nak letak cm? Okay. Soalan yang bagus lah. Okay. Sekarang ni saya tunjukkan pada skrin saya. Okay, kita punya kod tadi. Jadi sekarang ni kita nak ubah sedikit. Kita punya output kita. Okay, rather than the area is 10, kita nak the area is 10 cm, 10 cm lah. Okay, jadinya cm tu adalah
bukan satu nilai, dia adalah satu string, satu expression ataupun satu perkataan yang kita masukkan. Jadinya pada baris nombor 15 ni, maksud saya pada saya punya kod ni, okey, apa yang perlu buat adalah the area is area, dan saya ada expression, saya ada operator dekat sini. Saya tambah double quotes, saya type CM, kemudian lagi, okey, saya punya operator saya di sini. Okey, jadi CM ni saya yang masukkan. Okey, C++ tak boleh masukkan CM tu sebab dia tak tahu sebenarnya unit apa yang kita guna. Okey, jadinya beginilah. Cuma macam tadi tempulan pada kita nak space ke tak nak space antara nilai 10 dengan CM. So macam mungkin saya nak space, jadinya saya kena space sedikit pada CM ni. Pada baris nombor 15 ni saya akan tekan space bar. Okey, jadi saya bagi ruang kosong di sini. Okey, dan saya run. Okay, the area is 10 cm. Okay, mungkin saya tak lawa kan. Okay, tak apalah, kita buanglah space ni. Okay, saya rapatkan balik cm dan saya dapat the area is 10 cm. Okay, then mungkin nak tambah tanda nokta ke. Okay, boleh letak tanda nokta dalam double quotes tersebut. Okay, begini. Saya nak save sekejap. Nanti saya akan postkan kod ni semuanya pada dalam UKM Folio. Okay. Yup. Apa function area in between the area is dengan CM tu? The area is between sorry, apa function? Apa function area tu? Oh, okey, macam saya cakap tadi, area ni adalah boleh ubah, adalah nilai tu kan. Kalau tengok pada kod sorry, saya pergi pada saya punya code blocks. Bukan code block, maksud saya punya compiler dekat sini. Okey, yang dekat sini the area is, okey, dalam double quotes ni adalah untuk di sini. Kemudian area yang in between the area is dengan CM tu adalah nilai 10 tu. Nilai 10 disimpan dalam area yang putih. Okey. Kalau tidak, kalau kita buang ni, katalah saya buang saya buang saja dan saya run. Okey. The area is CM. So tak ada 10 tu. 10 tu mana dapat? 10 tu dapat daripada pemboleh ubah kita. Okey, iaitu area. Oh, sorry. Tak keluar pula. Area. Okey, the area is 10 cm. Okey. Jadinya mana area ni mana dapat nilai 10? Dia dapat daripada pengiraan di atas. Okey, faham. Thank you. Okey. Kemudian saya tunjukkan sikit lagi berkaitan kod ni. Dah lama juga kan kita stay pada nombor ni. Kod ni. Kita boleh ringkaskan dia sebenarnya. Okey. So boleh tengok pada baris nombor 7 sampai 9, kesemuanya adalah double. Kan? Macam pengulangan, double length, double width, double area. So apa yang kita boleh buat adalah kita ambil width kat sini, kita letakkan di atas, kita pisahkan dengan koma. Sama juga di sini, kita pisahkan dengan koma. So kita ada double length width area. So dah makin pendek lah kod kita. Kan? So makin pendek makin bagus. Tak semestinya lah. Okay, as long as mudah nak baca, makin pendek lagi bagus lah. Okay, kalau panjang sangat tapi benda yang sama, no point lah kan. Okay, kita boleh buat macam ni. Double length width area. Okey? Ataupun kita nak ringkaskan lagi, sekarang ni kita tahu length dengan width dah ada nilai. So cara dia length kita letak, kita ambil yang bawah ni,
saya letak kat atas. Length adalah 2.5, width adalah 4.0. Okey, kemudian baris 89 ni saya akan padam. Okey, saya rasa dah cukup kot. Boleh pendek lagi tapi tak apa kot, saya rasa ni pun dah cukup pendek dah. Okey, dan kita boleh run. Okey, dia beri output yang sama. Okey. So bila awak ada pemoleh ubah yang sama, length, width, area, maksud saya sama jenis, iaitu jenisnya double ataupun integer, kita boleh gabungkan dia dalam satu baris. Okey. So dekat sini apa yang kita dah belajar adalah, kalau sekejap saya nak simpan sekejap. Code number 10. Okey, saya back. Okey, saya kembali. Sepatutnya saya cakap ni awal tadi tapi tak apa. Okey, 3 baris pertama ni 7, 8, 9 ni dipanggil variable declaration. Okey, kalau saya boleh pergi pada saya punya nota, hopefully awak boleh nampak. Sekejap ya, bagi saya beberapa saat. Okey, kita dah tengok tadi kita ada double. Okey, length. Contohnya ni dipanggil sebagai variable declaration. Kemudian kita skip baris yang lain, kita ada length equals to 2.5. Okey, ni dipanggil initialization. Kita bagi nilai pada dia. Okey, ataupun kita assign lah. Okey, assignment. Okey. Jadinya kemudian kita gabungkan double length equals to 2.5 kat sini. Okay, sorry, saya tertinggal semicolon. Okay, macam ni. Okay, so kat sini kita declare and initialize serentak, simultaneously. Okay, so tak ada masalah. Okay, awak akan jumpa banyak kali declaration dan initialization ni, awak akan jumpa banyak kali sepanjang kursus ni. Okay, contohnya bila awak pergi pada function pun ada function declaration juga, ataupun bila awak pergi pada object pun ada juga yang lebih kurang serupa. Okay, so faham lah. Okay, kemudian tadi kita dah tengok ada yang paling utama, kita ada tadi int, iaitu integer, kemudian kita ada double, dan anda boleh tengok lagi dalam nota ada floating. Okay, floating apa benda tadi? Floating point ni. Boleh tengok dalam nota lah. Okay. Kemudian kita pergi pada nota kita. Oh, panjang juga, saya tak sangka dengan masalah teknikal lagi. Okay, kita pergi pada nota kita. Okay, kemudian merujuk pada nota kita ni, kita ada cout. Okay, cout ataupun yang saya sebutkan saya sebut cout lah kan, dia cout tu. Okay, cara kita nak sebut dia ataupun pronounce dia adalah cout. Okay, function dia adalah to send whatever data pass to it to the display screen lah. Maksudnya apa-apa yang ada selepasnya akan di print ataupun akan ditunjukkan pada screen. Okay, macam tadilah kita pergi pada kod kita, kita ada sekejap, the area is, kemudian area kan. So ini semua akan diberi kepada cout supaya cout boleh hantar kepada screen kita. Okay. Kemudian pergi pada nota kita, kita ada new line. Ni saya laju je sebab saya rasa tak begitu, tak sukar pun sebenarnya.
Okey, kemudian kita ada new line character. Okey, new line character ini adalah apa yang kita dah banyak kali guna, iaitu ENDL tadi. Okey, ataupun kita ada \n. Okey, kita akan guna sekejap lagi. Okey, however \n is used inside a string. Kita akan tengok sekejap lagi. These two operators cause the insertion point to move to the beginning of the next line. Okay, boleh tengok contoh ya. Okay, so sekejap, select to. Okay, saya pergi pada program yang baru. Okay, hopefully boleh tengok saya punya compiler. Okay, saya nak padam semua ni. Okay, kita akan tinggalkan sekejap. Boleh ubah di sini. Okay, apa yang kita akan buat adalah kita nak tengok perbezaan ataupun penggunaan end line. Okay, saya copy paste saja daripada yang tadi. Okay, cout. Hello there, my name is James lah. Okay, saya ambil daripada buku ni pada US kan. So namanya pun nama James lah. Okay, so bila kita copy paste, ada masalah macam pelajar-pelajar, setengah pelajar, bila copy paste dia punya tanda double quotes ni tak betul sangat. Jadi awak kena betulkan dia, tulis semula. Okay. Juga. Okay, selalunya masalahnya pada double quotes ni lah. Oh, sorry. Okay. Hello there, my name is James. Macam ni. Okay. Jadi bila awak cout, of course lah, tak ada apa-apa yang menarik pun sebenarnya. Okay. Kalau kita pergi pada nota kita, sebenarnya kita boleh pecahkan dia. Okay, sebagai contoh kita boleh buat hello there, kemudian kita tutup. Dan kita, sorry, saya tertinggal nota kat sini. Okay. My name is James. Okay, ni pun tak ada apa-apa. Okay, hanya penggunaan string saja. Okay. Tapi kita boleh, sebenarnya apa yang saya nak tengok adalah kita boleh pecahkan kepada dua. Okay, yang mana kat sini saya nak buat. Yang pertama, saya nak tambah endline ENDL, kemudian gini. Okay, hello there, my name is James. Okay, dan saya dapat macam ni lah. Okay, my name is James tu pergi pada baris kedua. Okay, kemudian kita boleh juga, sebenarnya kita boleh, walaupun sebenarnya macam mana saya kata, kalau tanpa ENDL ni, okay, pun kita buat dua baris, tapi output kita akan jadi sebaris. Okay, katalah saya buang ENDL ni, saya delete. Okay, macam ni saja. Hello there, my name is James. Pada kod saya, kedua-dua ni berada pada baris yang berlainan. Okay, tapi bila saya execute, dia berada pada baris yang sama. Pada outputnya, pada output lah. Sebab apa? Sebab ini pada pemahaman kita beginilah apa yang kita buat. Tapi untuk komputer, apa yang dia baca, dia anggap ini adalah satu ayat yang sebaris. Okay, jadi di situ pentingnya ENDL. Okay, ENDL. Okay. Dan selain ENDL, okay, kita boleh juga guna \n. Okay. Sekejap. Tunjukkan. Okay. Tapi macam dalam nota tadi cakap, kalau kita nak gunakan \n, dia kena berada dalam string. Okay. Ini kita buang kat sini. Okay. Kita akan buang dia. Dan kita letak pada nota ni, dah habis ayat kita buat \. Okay.
bawah, kalau dalam kita punya keyboard kita tu dekat bawah, kalau saya punya bawah backspace. Kita ada backslash. Okay. Kemudian bila kita run, okay, dia memberi output yang seperti yang kita jangkakan. Okay, iaitu baris terusnya atau berada dalam output yang baris terusnya jugalah. Okay, maksudnya baris nombor 7 ni berada pada baris yang berbeza dalam kita punya output. Okay, itu perbezaan dia lah, end line dengan backslash. So awak boleh cuba. Okay, dalam nota saya rasa saya dah saya dah tulis sekali dengan output. Okay, kemudian kita ada return 0. So basically awak perlu guna je return 0 tu. Okay, kemudian ini adalah arithmetic dan string expression. Okay, macam tadi sekejap ya, macam tadi untuk pengiraan kita ada the area is, untuk contohnya. Okay, the area is area. Okay, so dekat situ ada dua area, tapi sebenarnya dua area itu mempunyai peranan yang berbeza lah. Okay, kalau saya boleh tunjuk sikit, saya punya nota kat sini. Okay, so kita ada expression, kita ada dua, iaitu rujuk pada nota, arithmetic expression, okay, dan kita ada string expression. Okay, contohnya kita ada tadi cout. Okay, the area is area. ENDL. Okay, yang ni adalah string expression. Yang ni adalah formula ubah kita, variable, ataupun kita panggil dia variable, ataupun kita panggil dia sebagai arithmetic expression. Okay, saya akan post juga apa yang saya tulis ni nanti dekat UKM Folio. Jadinya perbezaan dia mungkin awak dah nampak tadi, yang mana segala yang berada dalam double quotes kita ataupun kita punya string expression akan di print. Okay. Jadinya saya kecilkan sikit di sini. Okay. So pergi pada baris nombor 4 atau nombor 4 kat sini kata a string expression evaluates to itself. Maksudnya apa-apa yang kita tulis dalam double quotes tu akan macam tu diterima, macam itulah dia akan print. Tapi arithmetic expression are evaluated according to the rules of arithmetic operation. Maksudnya kalau value tu adalah kalau area tu 10 lah yang akan keluar. Okay. So contohnya kat sini, contoh lain kita ada length. Okay, length ni berada dalam double quotes. Maksudnya length ni adalah string expression ataupun string, dan length ni adalah satu arithmetic operation, ataupun dengan kata mudahnya apa-apa nilai length tu akan dikeluarkan. Katalah nilai length adalah tadi 2.5, so dia akan keluar 2.5. Okay. Ataupun mungkin kita boleh tengok satu contoh lain. Contohnya macam ni saja. Okay, contoh yang mudah. Sorry. Saya nak pergi pada saya punya compiler. Okay, hopefully awak boleh nampak. Okay, saya padam baris nombor 6. Okay, saya adjust sikit. Jadi apa yang saya nak buat adalah cout. Kemudian saya ada double quotes kat sini. Itu 7 tambah 8. Okay, 7 tambah 8 sama dengan,
kemudian ada space. Sorry. Jadinya kat sini 7 tambah 8 sama dengan yang saya highlight ni adalah string. Maksudnya semua yang berada dalam double quotes ni akan will be printed out. Okey, termasuklah ruang kosong yang ada sedikit di sini. Kemudian kita ada kat sini string operation, iaitu 7 tambah 8 ni kalau kita run dia akan keluar 15. Okey, maksudnya string akan keluar seperti mana ia ditulis, tapi untuk arithmetic expression dia akan dinilaikan, will be evaluated lah, iaitu 7 tambah 8 sama dengan 15. Okey. Itu perbezaan dia. Awak boleh baca lagi. Betul. Yep. So string dengan arithmetic ni sebelah-sebelah lah. Sebelah menyebelah lah. Betul, selalunya kita akan letak dia bersama lah. Sebab apa? Kalau kita letak, macam saya tunjuk contoh awal tadi, kalau kita letak sahaja arithmetic operation, jadi dia jadi susah, bukan operation, sorry, arithmetic expression, dia akan jadi susah nak faham. Kan? Tiba-tiba je dia ada kat situ kan. Jadinya tak ada benda yang nak describe dia. Kan? Jadinya that's why kita perlukan. Contohnya kalau dalam slide saya punya code sekarang ni, okey, pada baris nombor 5 ni, kalau kita buang string expression ni, okey, kita tinggalkan 7 tambah 8, dia tak ada masalah. Kan kalau kita compile, dia akan no error, kan? Tak ada error. Dan kalau kita run, dia akan keluar 15. So 15 ni apa? Kan tu masalahnya, iaitu tak ada benda yang nak describekan dia. Nak jelaskan dia, nak terangkan 15 ni datang daripada mana. Tapi bila kita tambah sedikit, kita buat double quotes pada kita punya baris nombor 5 ni, kita buat 7 ataupun kita buat 7 plus 8 equals to, kita tutup. Okey. Jadinya di sini adalah string expression kita ataupun string. Kita run, dia bagi tahu. Kenapa? Oh, sorry, saya tertinggal. Okey. Dia bagi tahu kita 15. Okey. Ataupun kalau kita nak buat nak tambah ayat lagi lah, nak lagi cantik contohnya, kita buat the sum ataupun the value of 7 plus 8 is, okey, tak ada masalah juga. Okey, the value of 7 plus 8 is 15 ataupun the sum of 7 and 8 is 15. Boleh je. Okey. Tapi yang kena ingat, bila awak nak connect string dengan arithmetic expression, kena ada satu operator dekat sini. Okey, kena ada tanda 2 ni lah. Okey, tanda lebih kecil ni kan. Okey, kena ada. Okey, tak boleh kalau awak connect macam ni saja, dia akan jadi error macam saya buat tadi. Okey, tak boleh. So kena tambah dia. Doktor, macam mana kalau kita tak nak guna ENDL? Kalau tak nak guna ENDL, maksudnya nak guna \n tu ke? Sekejap ya. Kalau dalam ni, sebab kan selalunya kalau macam saya cakap \n ni, dia kena ada dalam double quotes. So kalau kat sini contohnya, apa yang saya boleh buat adalah saya kena buat double quotes dan saya buat gitu. Okey. Tapi tak nampak pun kan, sebenarnya kat belakang ni sebab kita tak ada baris kedua. Kan? Jadinya that's why kita tak nampak. Okey, tapi contohnya kalau kita nak tambah lagi, kita nak buat contohnya the product. Okay. The product of 7 and 8 is, hasil darab adalah 7 kali 8. Okay, begitu. Ini the sum of, contoh lain lah. And 8 is itu. Okay. So dekat sini
the product of adalah baris berlainan daripada the sum of dan sampai habis. Saya pisahkan dia dengan backslash n. Yang mana backslash n ni saya mesti letak dia di antara double quotes. Otherwise dia tak boleh jadi lah. Katalah saya tertinggal double quotes ni. Okay, saya rasa tak boleh kot. Tak boleh. Okay. So kalau nak backslash n ni, kalau nak dia ada, kena ada kenalah ada sentiasa dalam double quotes. Otherwise, kalau tak nak juga buat, awak kena guna ENDL. Okay. So saya akan post nanti yang ni. Okay, sekejap ya. Mana saya punya? Okay, sini. Okay, kalau tak nak semua ni, saya perlu buat ENDL. Okay, so kita run. Tak ada masalah. Okay. Dan sekejap ya. Okay, sikit lagi untuk topik yang ni. Lepas tu kita akan rehat dalam 5 minit. Lepas tu kita akan sambung balik. Kemudian pada nota kita ada various, saya ada tambah sikit, there are various type of output. Okay. Kat sini kita boleh tengok ada pelbagai. Contohnya saya nak ambil semualah. Okay, saya nak copy semua ni, letak dalam saya punya online compiler. So okay, saya ambil semua ni. Oh, sorry. Okay, saya paste saja dalam saya punya ni. Okay, sebenarnya kalau bila kita buat dalam C++, kalau kita tak indent, kalau kita tak bawa ke dalam macam ni pun tak apa. Okay. Kan macam ni dia kat luar kan, bila saya paste dia ada kat luar. Sebenarnya kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada lagi cantik lah. Okay. Seperti inilah. Okay. Tapi bergantung juga, ada setengah language, ada setengah program. Contohnya yang Python sebagai contoh, penting indentation ni penting. Okay. Kalau tak ada indent ataupun ada indent, dia akan treat differently lah. Okay. So saya just betulkan sikit dekat sini. Sebab saya copy paste, tengok dia punya tanda double quotes dia dia lari sedikit atau dia tertukar sikit. Okay, so saya kena adjust. Bagi saya dalam 10 saat. Oh, dia keluar. Okay. Okay, kat sini saya run. Saya terus execute kat sini. Okay. Oh, ada masalah apa? Hello there. Kenapa? Saya refresh. Sekejap. Okay. Hello there. Tertinggal. Ada siapa tahu ke? Boleh detect ke kat mana saya salah? Bukan double quote. Kat mana ya? Double quote line 8. Line 8. Oh, okey, betul. Okey. Kan nampak macam banyak ni kan. Rupa tertinggal satu je. Okey, okey, so kita tengok satu persatu. Kat sini pada baris nombor 5 kita ada integer A 64 macam saya cakap. A dan B adalah jenisnya integer, maka dia boleh simpan integer saja. Kemudian A dan B adalah integer, jadinya kita boleh declare dia bersama. Okey, iaitu int A
int b. Bukan saja kita declare tapi kita initialize dia bersama, iaitu kita bagi nilai 64 dan 78. Okey, kemudian ni tadi kita tak tengok lagi. Okey, 29 bahagi dengan 4. Okey, 29 bagi 4 berapa? 7.5, betul ke? 29 bagi 4, 4 kali 7.28, 7.25 Okey, tapi kita dapat dekat sini nilai 7 sahaja. Okey, kita dapat nilai integer sahaja. Okey, sebab apa? Sebab saya calculate 29 bahagi 7. Bagi 4. 29 bagi 4. Apa benda? Apa yang berlaku? Biar. Okey, kita dapat integer dia saja. Sebab apa? 29 adalah integer. 4 juga adalah integer. Jadinya 29 bahagi 4, sepatutnya kita dapat nilai perpuluhan kan? Tapi tak. Bila kita guna dalam C++, disebabkan 29 adalah integer, 4 adalah integer, hasilnya juga adalah integer. Okey. Tapi dia berbeza dengan baris nombor 7 yang mana awak bahagikan 3.0 dengan 2. Okey, 3.0 adalah nilai double, nilai perpuluhan. Double lah dalam kita punya pembelajaran kita ni lah. Okey, 3.0 adalah double. Bahagi dengan integer, dia akan dapat double ataupun dengan kata lain perpuluhan, iaitu 1.5. Maksudnya kat sini, kalau kita nak betulkan output pada baris nombor 6 ni, kita kena tambah 0.0. 0.0 pada 29.0. Okey, dan kalau kita execute, kita akan dapat 7.25. Okey. So letak atas je, letak bawah tak boleh? Boleh juga. Okey. So saya pergi pada kod baris nombor 6 ni, baris nombor 6, sorry. Saya letak 4.0 iaitu integer bahagikan dengan double. So saya dapat 7.25. So cara dia mesti salah satu jadikan sebagai double. Okey, kalau kita tinggalkan 0.0, dia akan anggap ini adalah integer. Okey, ada soalan ke? Tu macam ada orang nak cakap tu. Doktor. Yep. Kalau yang cout tu tak letak dekat each baris tu boleh je ke? Boleh juga. Boleh je. Okey. Sekali saya boleh tunjukkan. Saya tunjukkan, sorry. Okey, tak apa, nanti saya tunjukkan. Kita habiskan ni dulu sikit. Okey. So kita pergi pada baris nombor 8. Okey, saya execute sekali lagi. Just nak update everything. Okey. Hello there. Okey. Kemudian dekat sini saya gunakan \n. Maksudnya output untuk baris seterusnya akan pergi ke bawah, iaitu di sini. Iaitu hello there juga. Okey. Kalau saya buang \n macam awak dah tengok tadi, saya buang, maka bila saya execute, dia akan naik ke atas. Hello there, hello there. Okey, tapi kita nak macam itulah. Kita nak dia berada di bawah. Okey, jadinya kat sini \n ataupun endl kita tak boleh abaikan. So selain tu hello there, hello satu perkataan, satu string tu ada hello saja. Kemudian kita ada there dalam string yang lain. Okey, sama juga. Okey, saya execute. Just nak di-update. Yup. Yang /n tu tak boleh tukar dari endl ke? Boleh? Kita pilih antara dua kan? Pilih antara dua lah, mana-mana yang mudah lah. Okey. Tapi selalunya yelah, kalau programmer kadang-kadang dia nak cepat kan. So rather dia nak type endl, so better dia terus \n, cepat sikit kan. Okay, tapi kalau kita nak buat juga baris nombor 8 ni kita tambah sikit begini, endl. Okay, dan kita execute, dia nak update dia punya output. Okay, dapat hasil yang sama. Okay, so kat sini pun sama, kita ada \n. Kena ingat backslash mesti ada dalam double quotes. Sebenarnya di sini 3 tambah 5. Okey, 3 tambah 5 ni ada dalam double quotes, bermaksud dia adalah string, which means 3 tambah 5 tak akan dinilaikan.
3 plus 5 will not be evaluated dan dia akan dihasilkan ataupun dia akan outputnya akan jadi seperti mana yang ditulis di sini, iaitu 3 tambah 5. Okey, dia berbeza dengan baris nombor 11. Okey, yang mana kita ada, saya besarkan sikit, 3 tambah 5 tapi tak ada double quotes. Maksudnya ni adalah arithmetic expression. Okey, sebenarnya nama ni awak tak ingat sangat pun tak apa. Okey, janji awak boleh faham. Okey, oh ni kalau ada double quotes dia tak akan evaluate, kalau tak ada double quotes dia akan evaluate. Okey, kat sini baris nombor 11 kita dapat 8, kemudian 2 tambah 3 kali 6. Okey, so ni kena careful sedikit. Okey, 3 kali 6 dia macam mathematics punya rule, dia akan darab dulu, kemudian dia akan tambah dengan 2. Kemudian kita akan see out 20 sebab ini adalah arithmetic arithmetic expression. Kemudian A, okey, ni adalah satu string, tapi string ni hanya mempunyai satu karakter sahaja. Satu huruf sahaja, iaitu A. Okey, iaitu A lah kita dapat. Tapi baris nombor 14 kita see out A tanpa double quotes, which means A akan dinilaikan. Berapa nilai dia? 64. Okey, so kita dapat 64 di sini. Dan last sekali see out sekejap ya. See out B. Okey, B tak ada double quotes, which means dia akan dinilaikan iaitu 78. Okey, saya nak copy sekejap saya punya code di sini supaya saya boleh post pada awak semua nanti dalam UKM Folio. Sekejap saja, bagi saya 5 saat. Okey, tadi ada soalan macam mana sebab kita nampak see out, ada banyak see out kan? Okey, sebenarnya kita boleh buang see out ni. Okey, kita buang see out ni. Okay. Kita tinggalkan simbol operator ni saja. Okey, jadinya kita ada see out satu saja. Sorry. Okey, dah ke? Kalau kita run, okey, dia tak keluar sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita ada tanda semicolon di sini. Jadi semicolon ni kita kena buang. Kita buang semicolon ni. Okey, yang terakhir kita tinggalkan. Okey. Dan bagi kita output yang sama. Okey. Kenapa begitu? Sebabnya kalau cara yang mudah nak faham adalah bila kita gunakan cout, satu cout sahaja, seolah-olah semua baris dalam kod kita ni adalah satu ayat. Okey, jadinya seolah-olah dia bersambung. Kalau kita tengok pada skrin sekarang, seolah-olah dia bersambung macam ni. Okey. Jadinya kita tak perlukan semicolon, dan kita tak perlukan semicolon untuk baris yang sama kan. Okey, jadinya that's why kita tak perlukan semicolon, cuma kita letak dia di bawah sahaja. Tapi dia sebenarnya adalah ayat yang sama. Okey, maksudnya pada baris yang sama lah, cuma dalam saya punya seolah-olah macam tu lah. Okey, jadi kalau kita run memang tak ada masalah. Okey. So ada soalan ke sebelum kita rehat kejap 5 minit kemudian kita sambung lagi? Tak ada. Kalau ada rehat, kita boleh rehat 5 minit, tapi kalau ada soalan just boleh type lah kot dekat chat box. Okey.
Okay, kita sambung balik. Saya dah upload, saya tak dapat nak project saya punya, tak dapat nak display saya punya PowerPoint. Sorry, bukan PowerPoint, saya punya PowerPoint lah kot kan. PowerPoint, tapi saya boleh nampak ke sekarang first book of C++? Boleh ke? Nampak? Okay. Okay. Ni bukan semua sebenarnya kita nak bincang, tapi saya nak tunjukkan sikit. Awak boleh pergi, contohnya dekat sini, boleh tengok sambil ada benda yang kita dah cover. Okay, contohnya kalau data type, kita ada integer, kemudian kita ada double, kita ada char, character. Okay, nanti awak akan pergi lebih spesifik nantilah. Kemudian ada boolean, bool. Okay, kemudian awak boleh tengok juga kat sini. Kemudian ada beberapa, contohnya kita ada \n tadi untuk move to new line. Maksudnya kita nak pergi baris yang baru. Kemudian kita ada \t, okay, \v. Okay, awak boleh try awak buat. Okay, kita tak sempat nak tengok semua. Kemudian ini adalah berapa saiz untuk setiap jenis pembalik ubah. Okay, kemudian tengok contohnya, okay, yang saya tunjuk sebenarnya kat sini arithmetic operation. Okay, kalau tambah kita boleh guna tambah macam biasa. Kalau tolak, subtraction kita guna sama juga. Multiplication kita guna star ataupun asterisk. Kemudian division gunakan slash. Okay. Kemudian modulus division ni adalah nak cari baki, remainder. Okay. Contohnya 3 bahagi 2. Okay, kalau saya boleh tunjuk sikit dekat saya punya, kejap saya tunjukkan sebab saya takut yang ni hilang. Okay, kalau 3 bahagi 2, 3/2 adalah 3 bahagi 2. Tapi kalau kita buat 3% 2 macam ni, kita akan dapat baki dia. Iaitu 1 lah kan, remainder dia. Okay. Kita dah belajar kan kat sekolah ke, kat matrik ke. Okay, remainder, baki dia. Okay, kemudian rasanya yang tu je kot. Okay, awak boleh tengok lah. Jadinya next time bila awak buat apa-apa program, maksud saya program komputer lah, so awak tahulah operasi apa yang awak nak guna, dan kebanyakannya ataupun hampir semuanya adalah sama dengan apa yang kita dah ada dalam kita punya knowledge kita lah. Okay, kemudian kita pergi pada nota yang baru. Sebenarnya saya dah uploadkan nota dan slide ni dekat tadi saya dah tunjukkan kan, dekat Microsoft Teams dekat bahagian file. Awak boleh carilah. Okay, pada Windows yang satu lagi ada post, ada file, class notebook, ada dekat files tu. Okay, ada nota namanya apa tadi nota 3. Nota 3. Okay, kemudian ada slide tadi. Okay, 97811 yang panjang tu. Okay, sekarang ni kita pergi pada nota yang baru, nota 3. Sekejap ya, saya nak tukar nota 3. Okay, jadinya kita recap sikit. Tadi kita dah belajar pasal, basically bila kita gunakan C++, kita deal dengan data lah. Okay, jadinya selalunya kita akan gunakan, kita akan cout ataupun kita akan assign. Contohnya kita buat X sama dengan 1, Y sama dengan 2, width sama dengan 4, length sama dengan 2.5 dan sebagainya. Okay, so ni jadinya kita ada macam ni. Contohnya kita ada satu pembalik ubah. Okay, ni saya guna general. Bukan general pun sebenarnya. Okay, saya ambil je apa-apa. Okay, counter. Counter adalah satu pembalik ubah, variable. Jenisnya adalah integer. Okay, jadinya di sini adalah declaration. Okay, variable declaration. Kemudian satu lagi baris seterusnya adalah counter equals to 5. Kan? Okay, ni adalah initialization. Maksudnya kita beri nilai, kita initialize 5 tu lah, counter tu sebagai 5. Ataupun of course lah kita boleh
combine declaration and initialization simultaneously. So kita tulis satu ayat, satu baris je. Okay, tak ada masalah, awak nak buat mana-mana pun boleh. Okay, kemudian kita dah guna, sebelum ni kita dah guna cout. Okay, sekarang ni kita akan belajar cin. Okay, cin, C-I-N. Okay, ni lebih menarik saya rasa. Okay, tapi tak tahulah apa yang awak fikir. Okay, so kita boleh baca kat sini. Bila when the computer gets the data from the keyboard, the user is said to be acting iteratively. Contohnya kalau awak, yang paling mudah contohnya bila awak pergi ke mesin ATM contohnya, awak type lah kan, dia akan minta awak, dia akan prompt ataupun dia akan ask masukkan certain password dan sebagainya. Okay, maksudnya sekarang ni awak berinteraksi lah dengan mesin ATM. Okay, begitu juga dengan C++. In fact, kebanyakan perisian menggunakan C++. Okay, traditionally. Okay, sekarang ni mungkin dah berbagai perubahan berlaku, mungkin ada yang guna yang lain. Jadinya cara dia adalah kita gunakan cin dan extraction operator. Okay, kalau awak perasan kat sini, extraction operator ni dia punya simbol adalah ke kanan. Kalau kita guna cout tadi, simbol yang operator tu adalah ke dalam, tapi ini ke luar. Tadi ke kiri, sekarang ni ke kanan. Okay, contohnya kita ada cin, variable 1, variable 2, kita tengok example. Okay, saya nak ambil semua ni. Okay, dan saya nak letak dalam saya punya online compiler. Sekejap, saya nak tengok. Okay, so saya nak ambil, saya tak nak ambil semua. Saya nak ambil yang ni saja. Ada online compiler. Okay, sekejap saya share screen. Okay, hopefully boleh nampak. Okay, kat sini saya ada double mouse. Kemudian saya ada cout. Okay, saya boleh kecilkan sikit. Okay. Please insert the value of mouse. Kemudian ni tak perlu. Kemudian tengok kat sini, baris nombor 7 kita ada cin, mouse. Kemudian kita ada satu lagi baris nombor 8, cout, mouse. Dalam double quotes kat sini, kemudian kita ada mouse sahaja. Okay, kemudian kita run. Sorry, kenapa? Sekejap ya. Cin, kenapa dia terus keluar? Sekejap ya. Cin mouse. Okay, saya try sekali lagi. Imran. Sekejap ya, saya tanya. Ada siapa-siapa tahu ke? Kadang-kadang ada yang tahu kan sebab pernah belajar kan. Okay, kenapa dia tak keluar, kenapa dia keluar terus? Imran tak ada lagi. Imran tak ada kok, tak apa. It's okay. Okay, saya boleh try tengok. Sorry. Okay, tak apa. Okay,
Sekarang ni saya try dekat saya punya code blocks, hopefully dah boleh. Sebab kat sini tak boleh pula. Code blocks. Okay, sekarang ni macam ni. Kalau saya run, hopefully boleh nampak tak? Nampak tak? Saya punya screen hitam. Kalau everyone boleh komen ke tak nampak juga? Tak nampak screen hitam. Tak nampak Aduh, saya pun tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Sekejap ya. Tutup sekejap. Doktor, you boleh share screen itu choose kat situ lah. I tengok. Kerana dia tak sama dengan code blocks yang black screen itu. Ya betul, sebab selalunya saya tak perlu buat begitu, tapi sekarang ni saya nak cari screen hitam tu tak ada dalam selection. Selalunya dia ada bagi selection kan, nak pilih PDF ke, nak pilih, that's what I've been doing lah. Tapi sekarang ni dia tak keluar yang screen hitam tu, so saya tak boleh nak tunjuk pada awak. Saya tak tahu the reason dia sebab apa. Ada. Masih tak nampak lagi Nampak. Nampak ke? Oh nampak screen hitam Nampak dah. Nampak dah. Aduh, saya pun tak tahu apa sebab dia. Okey, tak apalah. Okey, sekarang ni saya menggunakan cin. Okey, bila saya gunakan cin ni sorry, ada yang nak cakap ke? Okey, bila saya gunakan cin, saya punya kod ni terhenti kan. Please insert the value of mouse. Kan? Maksudnya kat sini dia terhenti, dia tunggu saya masukkan nilai mouse tu. Sebelum ni saya dah set kan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, length sama dengan 2.5, width sama dengan 4. Tapi kat sini mouse saya tak letak apa-apa nilai pun. Okey. Kat sini baris nombor 5. Pada code block saya baris nombor 5, mouse saya tak bagi apa-apa nilai. Tapi saya menggunakan cin, bila saya letak cin tu, screen hitam tu dia akan minta saya masukkan. Jadinya seolah-olah kalau awak pergi bank, dia minta awak nombor account lah contohnya. Okay, jadi kat sini saya type, contohnya saya nak berapa batu lah kan, mouse, saya buat 12 contohlah kan. Okay, tak ada masalah. Okay, jadi saya dah type 12, saya tekan enter. Kemudian dia akan automatically bila saya tekan enter, dia akan keluar mouse sama dengan 12. Okay, ini bermaksud sebenarnya mouse sama dengan 12 ni adalah dihasilkan oleh baris nombor 8. Okay, di sini baris nombor 8. Okay, kita ada string mouse equals to, kemudian kat sini kita ada operator di sini. Kemudian kita ada mouse, iaitu nilai yang boleh ubah mouse di sini ataupun kita kata arithmetic expression. Mouse ni apa? Kan dia akan nilaikan. Mouse ni adalah mouse yang di atas, baris nombor 7. Mouse di atas ni berapa? Nilainya adalah 12. Sebab apa? Sebab kita yang masukkan tadi 12. Okey, maksudnya nak katakan kod yang kita sedang tengok ni adalah bagaimana kita masukkan nilai itu pada masa kod kita tengah running lah. Kan? Maksudnya bila kita ada screen hitam baru kita masukkan nilai. Tadi kita sebelum ni kita masukkan masa dah berada di penghujung, tapi bukan penghujung, pada permulaan, tapi sekarang ni bila kita run baru kita masukkan. Okey, bila kita type 12 dekat sini, nilai 12 ni akan disimpan dalam mouse. Okey, dan dia akan simpan selagi mana kita masih run program ni, dia akan ada 12. Okay, so itu adalah penggunaan cin. Okay, cin
Dia berbeza dengan see out. See out kita nak display. Okay. See in kita nak ambil. Kita nak extract. Okay, saya rasa kalau saya tunjukkan saya punya, nampak ke saya punya ni sekarang? Saya punya Microsoft apa ni? Visual Nampak. tulisan saya sekarang ni kan? Okay, sekarang ni maksudnya kalau kita ada keyboard, okay ni keyboard lah. Kemudian kita ada screen. Saya tak tahu macam mana screen. Okay. Dan screen pun dah nipis sekarang ni. Okay. Katalah ni kita punya, maksudnya daripada keyboard. Apa yang saya nak buat sebenarnya? Okay. Kita gunakan, kalau sini kita gunakan see out. Kalau kita nak ambil, kita gunakan see in. Okay, ini kita punya komputer kita lah, CPU lah contohnya. Okay, jadinya kita nak ambil data, kita nak extract data, always use see in. Okay, kalau sini kita nak display, guna see out. Okay, ni screen dia. Okay, ni komputer lama mungkin awak tak relevan untuk awak pun. Okay, just nak tunjukkan penggunaannya lah. Okay. So boleh tengok dalam nota contohnya, okay, boleh nampak kan nota sekarang kan? Saya rasa dah okey kot. Okay, bila sini saya masukkan 73.65, nampak ke? Sorry. Nampak. Okay. Nampak. Okay, kemudian contoh awak boleh tengok lagi. Okay, kat sini tadi kita ada mouse. Sekarang kita ada feet dengan inches lah. Of course lah ni US punya, saya tak ubah lah, saya ambil betul-betul daripada nota. US punya unit lah yang digunakan kaki dan inci. Kita gunakan meter, sentimeter, something like that lah. Okay, jadinya kat sini kita see out. Bila see out, kita akan nampak pada screen. Enter two integers separated by space tab return, macam tu lah kan. Kemudian apa kita buat adalah see in, feet, inches. Okay. Jadinya di sini kita akan masukkan dua nombor. Okay, dan kita boleh see out. Macam ni lah kita akan dapat hasil yang macam ni. Okay, so saya rasa tu je kot. Okay, nanti kita akan bincang lebih lagi. Okay, tapi minta tolong awak semua untuk kita tak boleh untuk baca lah. Okay, topik ini, dan nanti saya akan uploadkan nota nombor 4. Oh, cuma sikit lagi saya lupa nak bagi tahu. Okay, berkaitan dengan okay, nanti saya nak buat quiz. Okay. Saya nak buat quiz minggu ketiga, minggu ketiga, boleh ke? Terlampau cepat sangat. Okay, saya nak buat 2 kali lah saya rasa. Okay, mungkin saya boleh buat minggu keempat dan minggu kelima. Okay, tapi saya buat ke minggu ketiga je. Okay. Saya nak buat 2 kali, tapi buat dalam, saya rasa lah akan dibuat dalam UKM Folio. Maksudnya awak kena log in dan jawab soalan. Okey, kemudian minggu ke-6 atau minggu ke-7. Sorry. Dia bukan MCQ sahajalah, mungkin saya akan campur-campurkan. Okey. So dia akan, sepatutnya saya buat sekali je, tapi saya rasa mungkin better buat 2 kali kot. Kalau awak nak buat sekali pun, kalau awak nak buat sekali pun saya tak kisah, lagi senang lah untuk saya. Okay, nak buat quiz 5 markah. Okay, minggu keempat dan minggu kelima, maksudnya next 2 weeks. Okay, next week sekarang ni minggu kedua, minggu depan minggu ketiga, kemudian ada minggu keempat, minggu kelima, kemudian minggu kelima tu saya habis lah. Okay, akan digantikan dengan Dr. Leong, saya baru confirmkan dengan dia. Okay, kemudian saya akan buat ujian. Okay, 15 markah. Mungkin kena tulis, kemudian scan, kemudian ambil gambar lah dan send ke email lah. Ini adalah ujian lah, 15 markah saja, tak besar sangat lah. Okay, tapi still important. Okay, so just take note. Itu untuk bahagian saya lah. Okay, tarikh saya akan confirmkan dengan pensyarah ataupun nanti sebab saya rasa sebenarnya
asalnya saya nak buat minggu ke-5 sebab masih minggu saya lagi, tapi saya rasa saya takut terlampau sekejap sangat belajar. Okay, jadi takut tak sempat nak catch up semua. Okay, saya bagi minggu ke 6 atau ke-7. Ni saya kena tanya Dr. Leong lah. Sebab dia pensyarah yang akan ambil selepas saya. Okay, ataupun depends, mungkin saya akan buat dalam UKM folio juga, so that lagi fleksibel untuk awak semua jawab lah. Okay, setakat tu je daripada saya untuk petang ni. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Okay, tu mungkin tutor akan hubungi awak lah untuk tutorial minggu depan. Okay. Tu je kot. Sekian saja. Terima kasih banyak. Siapa yang ada soalan boleh lah. Okay, jangan lupa isi attendance form.